A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah, diberikan kesempatan, nikmat, rahmatnya, peluang pada kita di hari yang penuh dengan berkatan Sayyidul Ayyam Yaumil Jumu'atil Mubarakah, iaitu untuk kita berada di hulu segala hari untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala, menunaikan kewajipan sebagai orang hamba Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ini sifat, sebutkan hakikat penghambaan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sedang doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari Jumaat bersamaan dengan 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah yang bermakna esoknya 9 Zulhijjah dan kemudian 10 Zulhijjah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Bila kita sebutkan berkenaan dengan Hari Raya Aidil Adha, maka suka ingin ambil kesempatan dan peluang di ruang waktu yang ada ini untuk sama-sama kita mengingat semula atau kita kembali peristiwa yang berada di yang kita sambut yang ini dipanggil Hari Raya Aidil Adha. Peristiwa-peristiwa yang berlaku yang mana umat Islam sewajarnya dan sepatutnya mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada peristiwa tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut pasal raya Aidil Adha ataupun setengah orang sebut hari raya haji, kalau kita di tempat kita ni boleh kita katakan pemeriah lah kalau bagi sebahagian orang, nak dibandingkan dengan hari raya Aidil Fitri. Ada orang kata hari raya Aidil Fitri lebih meriah, ada orang kata Aidil Adha kurang meriah. Dia kalau dah nama raya dah boleh cuti balik kampung, meriah selalu dah. Kalau kita tengok berapa tahun dah tak boleh beraya, tapi dah boleh beraya ni dia meriah. Raya Cina pun meriah dah sekarang ni, pasal dah boleh cuti, boleh keluar, boleh pergi jalan-jalan. Pasal dulu tak boleh, bukan dulu, dah betul dah tak boleh. Dimuliakan Allah Ta'ala, hakikatnya di sebalik daripada kisah hari raya ini ataupun di sebalik Aidil Adha ini telah berlaku suatu peristiwa yang saya katakan rata-rata boleh kata majoriti tahu kisahnya, iaitu kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini digelar juga dengan sebagai Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya. Dikatakan Nabi Ibrahim ini digelarkan dengan gelaran Abul Anbiya, yakni bapa segala nabi. Nabi Adam dipanggil Abul Bashar, iaitu bapa kepada manusia. Adapun Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapa kepada segala nabi, kerana banyaknya nabi yang datang daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, bila mana Allah Subhanahu wa taala sunnatullahnya, kaedahnya, bila kita lihat dalam kehidupan ini, apabila seseorang itu lagi tidaknya di sisi Allah, maka lagi besar ujiannya, lagi tinggi darajat dan juga dekatnya hubungan dia dengan Allah, lagi tinggi imannya, maka lagi besarlah ujian yang akan Allah berikan kepadanya. Buktinya ialah para nabi dan rasul, tidak ada satu orang pun daripada makhluk Allah, daripada manusia, yang mana mampu menandingi akan kemuliaan para nabi dan rasul. Seperti mana kita tahu, Nabi dan Rasul adalah makhluk Allah yang paling special, paling istimewa, yang paling afdal dan paling mulia. Maka begitu jugalah kita lihat setinggi mana ujian seseorang
itu diberikan kepada seseorang itu, yakni setinggi mana ujian Allah berikan pada dia, bermakna semakin tinggilah kadar darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita lihat para nabi. Kalau kita nak tengok tentang perjuangan dan juga ujian yang diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu baca kepada dalam kitab sirah dan kitab sejarah riwayat hidup baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak pernah khatam kitab sirah, maka masih lagi saya rasakan maksudnya disebutkan bahawa masih lagi tak layak untuk nak sebut saya cinta Nabi kalau tak pernah khatam kitab sirah Nabi Muhammad SAW. Macam mana dia boleh katakan dia cinta Nabi kalau dia tidak kenal Nabi Muhammad? Maka perbanyakkanlah kita ini untuk kalau boleh menghadiri majlis-majlis yang membicarakan sirah Nabi Muhammad dan kitab-kitab pengajian kitab sirah Nabi Muhammad dan para anbiya yang lainnya. Antaranya Nabi Ibrahim. Kita sentuh hari ini Nabi Ibrahim. Kalau nabi-nabi yang lain, Nabi Zakaria, Nabi Ayub, nabi-nabi yang lain, semuanya ada ujian-ujian yang mereka. Tetapi yang disebut yang kita nak ceritakan di sini adalah kisah Nabi Ibrahim kerana mengambil peristiwa daripada Aidil Adha ataupun kita sebutkan 10 Zulhijjah, yang mana Nabi Ibrahim AS ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar ujian. Maka Nabi Ibrahim termasuk daripada golongan yang disebutkan Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ini yang mana diberikan ujian yang sangat berat dengan nabi-nabi yang lain. Bukan bermakna nabi lain tidak diberi ujian, tapi yang ini lebih dahsyat lagi, iaitu 5 orang Nabi Ulul Azmi, yang iaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim salah satunya. Ujian yang diberikan Allah Ta'ala sangat besar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan satu ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang kita katanya hari ini kalau kita diuji dengan itu, ramai yang tak mampu dan ramai yang rasa berat. Apakah ujiannya? Salah satunya lah, banyak. Salah satunya Nabi Ibrahim ini tidak dikurniakan anak sehingga lanjut usianya. Nabi Ibrahim ini hanya mendapat anak yang pertama pada umur 86 tahun. Ada kata 83, ada kata kira 80 lebih lah, senang cerita lah, kan, khilaf lah, tapi 80 lebih. 80 lebih Nabi Ibrahim baru dapat anak yang pertama. Tunggu dalam Quran sebutkan, bukannya tak sebut, dalam Al-Quran disebutkan apa? Isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Yang bernama Sarah ini Allah sebut dalam Al-Quran sebagai Aqim. Aqim ni apa kita sebut? Macam Aqim ni maknanya mandul. Maksudnya tak boleh beranak. Memang tak boleh beranak. Tapi adakah Nabi Ibrahim terus terima je mandul tak boleh beranak? Nabi Ibrahim buat apa? Setiap hari sampai 80 tahun umurnya, setiap hari Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan Rabbi habli min salihin. Ya Allah, berikan aku zuriat anak yang soleh, berikan aku zuriat anak yang soleh. Tak pernah berhenti. Ada orang yang 5 tahun kahwin tak dapat anak. Ada orang yang 7 tahun kahwin tak dapat anak. Ada orang yang 10 tahun kahwin tak dapat anak. Ujiannya. Maka kita ini kalau dia datang cerita masalah dia tak dapat anak, dah lama kahwin, maka begitulah kita boleh gembirakan dia ataupun bagi semangat dengan dia, ceritakan kisah Nabi Ibrahim. Datang balik kampung ke apa, biasa bila main balik kampung tu yang bahaya tu, kena pula hak jenis mulut Allah. Hak tanya soalan tak berlapik ni, kan? Hang dah pun tak ada anak, mana anak? Anak tak ada lagi, kata. Hang nikah bila? Lama 10 tahun dah. 10 tahun tak ada anak lagi. Tak pernah menerai ke, dia kata. Yang ni bahaya. Jadi jaga bila kita cakap macam tu dengan orang, kadang-kadang anggap benda tu macam satu gurauan, tapi terasa hatinya. Hati dia yang terasa itu, nanti kita nak kena pulihkan balik nanti kat padang mahsyar. Tu pun kalau boleh jumpa. Beringatlah kita nak buang orang lebih kurang, terutamanya bab anak ni. Jadi bila mana kita tengok dia cerita dia ada masalah, dah lama kahwin tak ada anak, kisahkan kisah Nabi Ibrahim dekat dia. Nabi Ibrahim sampai umur 86, mengikut riwayat 86 baru Allah bagi anak dekat dia. Sabarlah. Habis takkan aku tunggu 86? Tak, maksudnya tunggulah saat Allah akan bagi. 86 pun Allah boleh bagi lagi kalau Allah nak bagi. Ni kuasa Allah Ta'ala. Takut Tok Wan nak duduk tak kursi roda tu bangun berjalan. 86 boleh lagi kan berjalan dia terus.
Bukan cerita untuk berenam kahwin, nak bagi tahu 86 Allah boleh bagi lagi. Dengan siapa ni? Bukan dengan isteri hak pertama, dengan isteri hak kedua, iaitu Sayyidatina Hajar. Sayyidatina Hajar, Nabi Nabi Ibrahim kahwin dengan dia, yakni Nabi kahwin di isteri kedua lah, iaitu dia berasal daripada Mesir. Adapun Siti Sarah berasal daripada Baghdad, atau daripada Iraq. Yalah, Baghdad, daripada Iraq. Cuma saya tak pasti Baghdad ke mana, cuma daripada Iraq. Lepas tu berkahwin dengan Sayyidatina Hajar, dapatlah anak yang pertama, Nabi Ismail. Habis yang dengan Siti Sarah ada anak tak? Ada anak yang nombor 2. Masa tu umur 90 lebih dah, iaitu yang bernama Nabi Ishaq alaihi salam. Jadi masa nak kahwin, masa nak dapat anak yang kedua tu, Nabi Ishaq tu, Nabi Ibrahim balik ke mana? Maksudnya Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak, kemudian pindah duduk di mana? Duduk di bumi Syam ataupun Palestin. Masa duduk di bumi Syam di Palestin, maka ketika itu tak dapat anak juga, Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, dan kemudian pergi ke mana? Tuan semua tahulah ke mana Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar, dengan perintah Allah Ta'ala, bawa ke Makkah, ataupun ketika itu tanah yang lapang, yang tak ada apa-apa tumbuhan, tak ada orang, tak ada apa. Satu benda yang sangat besar, ujian yang sangat besar. Dah lah baru nikah aja dengan Siti Hajar, dah lah baru dapat anak, punya lama tunggu nak dapat anak, Allah perintahkan tinggal. Tapi inilah iman para Nabi, bila Allah suruh, terima. Dia bukan macam orang hari ni, bila Allah kata wajib, tak boleh. Macam dia katakan wajib, pusing curi. Bila Allah kata wajib semayang Jumaat, tapi saya nak musafir ni, pukul apa bah? Pukul 12.30. Yang kata beli tiket pukul 12.30, betul tak? Kalau kita tak wajib kok mana pun, kita kalau nak musafir pun wajib semayang Jumaat. Kalau nak lepas daripada rukhsah, nak dapat rukhsah tak mau semayang Jumaat, mesti keluar sebelum subuh. Itu fiqh kita. Keluar sebelum subuh, maka kewajipan semayang Jumaat dia waktu tu gugur. Bukan tak payah, maksudnya kalau dia tak semayang pun tak mengapa. Bukan tak payah, ni dah tak ada apa-apa, free apa semua, boleh je semayang Jumaat. Tapi kita kan keluar sebelum subuh. Kalau keluar sebelum subuh tak payah semayang Jumaat. Oh, tak payah tu, bukan tak payah, maksudnya tak berdosa kalau ditinggalkan. Tapi kita sendiri cari alasan. Bila Allah kata macam ni, tak, dia kena tengok juga. Dia kata Allah tu kan maha Allah tu maha memahami, Allah tahu apa semua. Jadi kita cuba pusing. Nabi-nabi tidak, Allah perintahkan terus. Masa Nabi tinggalkan Siti Hajar, yang masa umur ketika itu Nabi Ismail katakan baru 3 ataupun 4 bulan. Ditinggalkan masa itu, apa yang dibuat? Tinggal Nabi Ibrahim terus turunkan dan pusing. Terus pusing, terus bergerak. Siti Hajar ketika itu menjerit-jerit tanya soalan kat Nabi Ibrahim. Kenapa tinggal kami macam ni? Apa sebab dia? Nabi Ibrahim tak jawab, sebab tak ada jawapan. Akhirnya Siti Hajar mengatakan, adakah ianya perintah Allah Ta'ala? Barulah Nabi Ibrahim jawab, Allahumma am. Ya. Siti Hajar katakan, kalau ia perintah Allah Ta'ala, maka aku terima, maka tidak ada masalah, tinggalkan kami di sini, Allah akan menjaga kami. Ni imannya seorang isteri kepada Nabi ketika itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi janganlah pula hari ni ada orang tinggal bini buat alasan tu, bahayalah kan. Hari ni ke pelik-pelik ni. Lagi dia tinggal bini mana-mana. Pasal apa abang tinggal? Perintah Allah. Naam. Oh, dia naam selalu. Kan? Jadi hati-hatilah. Maksudnya hari ni lah orang kata pelik-pelik ni, zaman kita lah ni dah macam-macam berlaku ni. Bisikan lah apa semua ni, banyakkan selawat lah. Banyakkan selawat. Ulama-ulama tutup guru kita pesan, banyakkan selawat. Lemah iman, banyakkan selawat. Tekanan, banyakkan selawat. Depresi, banyakkan selawat. Tidak ada pengharapan yang paling besar melainkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ubat melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada jalan kembali melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ia satu benda yang berat, tapi carilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah setiap masalah kita akan selesai dan kita akan diberikan ketenangan hati. Lalu Nabi Ibrahim AS diuji dengan Allah Ta'ala. Tadi sampai ketua tak ada anak, kemudian dah sampai tua tak ada anak, dipaksa pula tinggal anak, kemudian dah dipaksa tinggal anak pula. Nabi Ibrahim masa tinggalkan Nabi Ismail kat situ, Nabi Ismail masa tu kecil lagi, membesar tu, Nabi Ibrahim tinggalkan, Nabi Ibrahim pusing. Nabi Ibrahim dia keluar daripada situ. Dikatakan dalam kitab Allahumma salli ala
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nama ni, dalam kitab sirah, saya lupa nama kitab, salli ala sayyidina Muhammad, dikatakan bahawa Nabi Ibrahim hanya berjumpa dengan Nabi Ismail dalam hidup ni, sepanjang kehidupan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu, berjumpa dengan Nabi Ismail hanya 4 kali. Ada kata 3, ada kata 4. Maksudnya berjumpa tu sepanjang hidup tu lah, berjumpa hanya 4 kali sahaja, tak lebih daripada tu. Nabi Ibrahim mai jumpa, lepas tu balik-balik Nabi Ibrahim pusing ke mana, Nabi Ibrahim pergi mana lepas tinggal tu, yang itu panjang perbahasan dia. Yang tu sangat panjang. Sat lagi kalau saya kata pernah sampai Shah Alam, jam pula kita kan. Sampai Shah Alam ni Ibrahim, jangan. Tapi nak kata dia pusing sampai mana tu, perbahasan ulama sangat panjang. Tapi ada, memang ada. Cuma kita nak kena menadah betul lah, sebab takut jadi salah faham. Ya khair, dah diberi ujian dah, umur tua tak dapat anak, lepas tu gini tinggalkan anak, diberikan ujian pula yang ketiga, ujian yang sangat besar, iaitu ketika dia tidur pada waktu malam. Nabi Ibrahim telah diberikan satu petanda ataupun satu arahan daripada Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Allah, nak dapat anak tu payah dah, kena sembelih. Nabi Ibrahim bermimpi pada malam 8 Hijjah. Sebab itu kita panggil sebagai hari Tarwiyah. Bila tu? Hari ni lah, 8 Zulhijjah. Jadi sunat puasa lah. Siapa yang puasa lah, siapa yang tadi dah halau nyamuk kat luar, tak ada dah puasa dah, kan? Esok lah tinggal sehari lagi. Jadi hari ni dipanggil hari Tarwiyah. Sunat puasa? Ya, sunat puasa. Dalam hadis menyebutkan bahawa orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah ini diberikan keampunan selama setahun. Maka besar fadilatnya. Tapi kalau dah terlepas, maka kita berpuasa pada esok hari. Sebolehnya jangan tinggallah, pasal esok ni hari Arafah. Arafah hari ni Ustaz. Tengok kat Facebook dia popular kata. Arafah hari ni. Orang kita lah ni daripada raya puasa itu tak habis lagi. Pasal raya awal tu, dia tak habis lagi, dia bawa main sini, dendam dia tu, kan? Hati sungguh. Dia orang suruh beraya je lah. Beraya je lah. Panjang sebenarnya, tapi yang menetapkan 10 Zulhijjah, yang menetapkan hari raya haji tu bukannya orang-orang tepi jalan, bukannya duduk kedai kopi sambil main dam tu. Bila raya, lusa lah. Okey, bukan macam tu. Ni pun tengok anak bulan apa semua. Jadi tak perlulah kita kata pelik ni pasal Mekah dah raya dah ni, Mekah Arafah hari ni, kita esok baru. Mana boleh. Kita puasa Arafah sepatutnya pada hari wukuf tu. Kita puasa Arafah ikut yang anak bulan lah, ikut yang hari raya yang ditetapkan ni lah. Panjang lah benda tu, panjang, tapi memang ada kaedah dia, bukan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka diberikan pahala dia, ibadat dihapuskan dosa dia selama 2 tahun. Maka rugilah bagi siapa yang tidak mengambil peluang. Kalau boleh, ambillah peluang berpuasa pada hari esok, dan kemudian insya-Allah kita bermunajat pada hari ini, iaitu pada hari Arafah, pada hari wukuf. Bermakna munajatnya hari inilah, maksudnya petang nanti tengok waktu yang waktu wukuf tu dengan waktu Malaysia, maka kita bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan berkat wukuf tersebut, kemudian puasanya tetap pada hari esok. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada Nabi bermimpi diberikan ujian oleh Allah Ta'ala lagi sekali menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail walaupun kecil tetapi diberikan akan dia itu satu pemahaman seperti mana fahman nabiyyin, kefahaman para nabi. Nabi Ismail sendiri yang menyuruh Nabi Ibrahim atau beri semangat pada Nabi Ibrahim, ayah teruskan, itu perintah Allah, teruskan. Subhanallahil azim. Dia pula bagi galakan suruh sembelih. Tapi kita tahulah kisah dia tu. Saya bukan nak cerita yang itu, nak cerita yang ujian. Lepas tu diberikan ganti dengan kibas dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu antara ujian Nabi Ibrahim yang mana disebutkan, dikisahkan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam hadis Nabi, dikisahkan dalam sirah Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat ujian-ujian seperti itu, lalu diangkat martabatnya, diangkat maqam dan darajatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga kan peristiwa itu dibawa sampai ke hari ini dan bahkan sampai ke kiamat, iaitu peristiwa menyembelih Nabi Ibrahim alaihi salam itu. Bukan menyembelih, diarahan membunuh anaknya sendiri, dijadikan sebagai peristiwa yang besar dalam hari raya Aidil Adha yang semua orang mengenangnya.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, walaupun di akhir-akhir zaman ini munculnya beberapa fahaman, kita katakan beberapa kelompok-kelompok yang membawa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan fahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti mana yang berlaku, tak silap saya lebih kurang beberapa tahun lepas, tapi tak lama sangat, bila mana ada satu orang mengeluarkan satu kenyataan bahawa menyembelih lembu ini atau menyembelih kambing di hari raya Korban ini adalah satu penyiksaan kepada bintang. Dia mengatakan bahawa mimpi Nabi Ibrahim itu mimpi palsu. Jadi ini adalah satu orang kata ujian kita lah di akhir zaman ni. Maka Islam memang akan kembali ghuraba, kita akan jadi ghuraba, kita akan kembali pelik di akhir zaman. Beruntung yang ghuraba, beruntunglah mereka yang dianggap ganjil di sisi orang, kerana di sisi orang itulah yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelik nanti kalau tuan-tuan semayang 2 rakaat orang pandang pelik. Maka itulah zaman-zaman ghuraba. Akan sampai satu ketika itu bila mana kita semayang, bila kita takbir Allahu akbar, kau buat apa ni? Kau semayang lagi? Ada lagi ke semayang? Dia jadi pelik. Zaman tu akan tiba. Bila kita tak tahu, tapi kita akan menghampiri. Kiamat itu semakin dekat. Memang mustahil dia makin jauh. Cuma tak tahu bila waktu dan tarikhnya. Tapi orang-orang yang sentiasa mengharapkan pengharapan kepada Allah, yang sentiasa meletakkan dirinya dengan mengharapkan keampunan Allah Ta'ala dan berdoa pada Allah, insyaAllah akan terjaga selalu daripada ujian-ujian dan fitnah akhir zaman. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kalau Nabi Ibrahim diuji dengan ujian sebesar ini untuk diangkat martabat, diangkat darajatnya, maka bagaimana pula dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu adalah penghulu segala nabi, penghulu segala makhluk, wa sayyidul khalqi ajma'in, afdalul khalqi alal itlaq. Nabi itu adalah yang paling afdal, namanya adalah namanya selepas nama Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, wa wada'na laka dhikrak alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak. Allah angkat sebutan nama Nabi Muhammad SAW, yang mana tidak ada disebut nama Allah melainkan disebut nama Nabi Muhammad SAW. Bermakna Nabi Muhammad ini adalah yang paling afdal, dia adalah ketua segala Nabi. Bermakna bayangkan ujian Nabi Ibrahim sebesar itu, bagaimana ujiannya Nabi Muhammad SAW. Ada di antara kita di sini yang diuji seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada 7 orang anak, 6 anaknya mati di hadapan baginda Rasulullah SAW. Ada kita diuji seperti itu. Nabi Muhammad ada seorang Nabi kekasih Allah, tetapi Nabi pernah 1 bulan hanya memakan kurma dalam rumahnya. Sebulan Nabi makan kurma. Ditanya pada Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW pernah dalam 1 hari hanya ada sebiji kurma dalam rumah. Mereka tak makan, hanya mengambil hisap sahaja untuk bagi ada rasa kurma. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, maka cekalkan hati, yakin yang sebenarnya Allah sayang kita, dan sebenarnya Allah nak angkat darjat kita, dan setiap ujian itu diampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala. Begitulah sedikit sebagai ayat yang dikisahkan tadi adalah berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ini melahirkan 2 anak, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad jalur keturunannya adalah daripada keturunan Nabi Ismail. Adapun Nabi Ishaq, maka turunlah nabi-nabi Bani Israel yang lain. Turun daripada Nabi Ishaq tu nabi-nabi yang lain daripada Bani Israel, dan daripada Nabi Ismail turunnya Nabi Muhammad SAW yang Arab. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Hakim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Khinanah ibni Khuzah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan alaihi salam. Dan daripada Adnan itu sampai pada Nabi Ismail alaihi salam, sampai pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi jalur keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sampai pada Nabi Ismail. Walaupun kita katakan Nabi Ibrahim confirm, cuma kita ingat dia jalur Nabi Ismail, bukan daripada Nabi Ishaq. Dan daripada Nabi Ishaq ini turunnya Nabi-Nabi Bani Israel, yang mana Bani Israel sendiri membunuhnya. Tapi ada satu ayat Al-Quran, ayat Al-Quran mengatakan tentang Bani Israel. Salah satu daripada ayat tersebut mengatakan bahawa Bani Israel ini dia akan dihancurkan oleh satu kelompok golongan yang mana dari kamu juga. Siapakah kelompok tersebut?
dibahaskan dalam tafsir ayat Al-Quran. Ada satu kelompok yang akan menghancurkan Bani Israel, tetapi ia ni adalah daripada kelompok kamu juga. Jadi adakah daripada orang Arab? Tidak. Orang Arab bukan daripada Nabi Ishak. Orang Arab daripada Nabi Ismail. Jadi daripada mana datangnya kelompok ini? Yang kelompok ini insya-Allah ada rezeki yang lain. Kita akan bahas masa yang lain, kita akan ceritakan sebab ia memerlukan perbahasan yang panjang. Wallahu a'lamu bissawab. Setakat itu sahaja, mohon ampun dan maaf. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal ali wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa afwan minkum.